Orang lain pakai filter, cantik je. Bila I pakai filter, kartun. Ain, aku ada couple dengan budak TikToker. Handsome gila. Kau nak tengok? Serius kau couple dengan TikToker ni? Handsome gila dia ni. Malam ni dia ajak aku keluar. Tak sabar gila nak jumpa dia depan-depan. Mesti handsome. Hai awak. Hai. Awak Afiq ke? Ya, saya lah Afiq. Kenapa awak depan-depan nampak lain lah? Apa yang nampak lain? Dekat dalam TikTok bukan main handsome lagi. Depan-depan berjerawat, hitam. Dekat dalam TikTok tu kan saya pakai filter. Tu yang nampak putih, tak ada jerawat. Saya nak nampak handsome sikit je. Kalau nak pakai filter pun tak payahlah pakai banyak-banyak. Saya dah cerita kat kawan-kawan saya je awak ni handsome. Bila jumpa depan-depan berjerawat, hitam. Malulah saya dengan kawan-kawan saya. Saya minta maaf lah kalau jumpa depan-depan saya nampak lain. Saya ada jerawat, hitam. Maafkan saya. Dah, cukup. Buat malu saya je lah kalau nak keluar dengan awak ni. Dengan muka berjerawat, hitam. Lebih baik saya balik je lah. Awak jangan balik dulu. 1, 2, 3. Ibaratnya Fahrin, barang order dengan barang sampai tu lain lah. Lain. Guna filter dengan depan dekat luar lagi cantik kan? Sebaik. Okey, baik. Tapi Okey, itu yang kita nak bincang hari ini. Sebenarnya ini satu topik yang kalau kita dengar memang agak santai. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak bincangkan secara terperinci ataupun lebih dekat, mungkin kita tidak faham ada pro dan kontranya, ada kesan-kesan negatif dan mungkin ada positif juga tentang penggunaan filter. Kita dah bincangkan bersama dengan dua orang tetamu kita. Sekali lagi, selamat datang kepada Nabila Razali, Puan Nabila Razali. Sekali lagi ya. Perbincangan kan? Dan juga Encik Amin Idris selaku perunding motivasi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey. Kita tak ada filter kan kat kamera kan? Ada. Mana ini yang dia? Reality dia. Reality betul-betul lah. Kita tunjukkan kepada para penonton. Okey. Tetapi Amin bercerita tentang filter macam kita dah tanya pada Nabila tadi. Kadang-kadang ini mungkin kalau kita lihat satu benda yang mungkin secara santai je kita guna filter. Tapi mungkin ada yang lebih mendalam, orang perlu faham tentang penggunaan filter ini. Dia asal usul filter ni dia macam hiburan lah. Entertainment. Asal usul entertainment ni okey. Tapi bila dah overdo sampai kau dah lupa keluarga, dah lupa tanggungjawab, itu bukan lagi entertainment dah. Itu dah cari pasal. Macam salah namanya kan. Maknanya itu ketaksuban dia di dalam main filter je lah. Okey. Sama juga filter. Filter ni asal usul dalam social media, it's for fun. Kan mungkin ada masa filter tu kita nak beli helmet Iron Man yang original tak mampu. Dapat filter ni, canggih kan. Kita benar tu. Sama lah. For fun kan. Ataupun mungkin hidung kita selama ni kemek sikit. Bila tengok filter, mancungnya wow kan. For fun kan. Tapi bila dia dah overdo kan sampai tahap misleading. Fahrin tahulah kita belajar law of contract 1950 dulu kan, akta kontrak kan. Ya, betul. Dia ada misrepresentation, dia ada misleading, dia ada fraud. Kesemua ini boleh menyebabkan kontrak tu jadi voidable. Boleh dibatalkan. Kerana apa? Ada unsur-unsur penipuan. Tak menggambarkan yang sebenar. Tak menggambarkan yang sebenar. Akhirnya dia boleh memporak-perandakan bukan sahaja antara individu, malah institusi kejiranan, kekeluargaan, masyarakat dan juga negara. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut halakal mutanatti'un, celakalah mereka yang melampau. Walaupun hadis ini dia merujuk pada mereka yang melampau dalam agama, tapi the gist of the hadis ialah orang yang melampau ni boleh menyebabkan masalah. So daripada asalnya for fun kepada for nothing lah. Itu sebagai mukadimah dulu lah. Nanti cerita panjang kau tak ada soalan pun nak tanya. Tapi menarik tu. Okey, bermaksud ada batas untuk kita menggunakan filter ni. Macam Bella sendiri tadi Fahrin dah tanya, Bella sendiri guna filter, suka main filter atau macam mana? Lama nak menjawab tu ya. Dia punya pause dia. Meletakkan batas tak boleh over kan. Kena macam ini sikit macam mana?
Okey, macam Bella sendiri sebagai public figure, macam yang Yoga cakap tadi, kena ada batas tu dalam menggunakan filter. Macam kadang kita just nak enhance sahaja gambar tu supaya dia nampak lebih kemas. Kadang kita nak bagi nampak baju tu kemas, apa semua. Benda tu ada kebaikan bagi semua pihak. Macam contoh, katalah stylist. Baju tu macam alamak terlipat sikit, so kita edit. Kalau muka tu untuk make up dan sebagainya. Tapi kalau benda tu macam Amin cakap tadi, dah misleading, macam kita dah menipu orang, oh muka saya sebenarnya macam ni. Tapi bila kita pergi event, muka lain. So benda tu bahayalah. Tapi kalau Bella nak jujur lah kepada peminat-peminat Bella, jujur Bella cakap, Bella memang menggunakan filter, tapi tidaklah filter yang berlebih-lebihan sampaikan orang jumpa dekat luar macam dekat luar lain, dekat dalam TV lain kan. Benda tu yang kita cuba untuk elakkan lah. Dia gini, contohlah, sebab wanita it's normal nak kelihatan cantik. Yes. Cuma ada kala bila nak pergi pergi beli ikan, ke siang ikan ke apa kan? Tak tahulah. Dia spontan. Kan? Mungkin masa tu dia tak sempat pakai makeup. So bila ambil gambar, dia guna filter tu just untuk menggantikan makeup semata-mata. Betul. Tapi dia tidaklah misleading. Dia taklah mengubah terus muka dia, nampak tak? Ataupun dia mungkin hari tu dia tak sempat nak gosok baju, rushing kan. So baju memang berkumut dah macam kain batik kan. Bukan corak, rupanya berkedut, nampak tak? So mungkin dia filter sikit, nampak baju tu straight, nampak elok sikit. Tetapi adakah dia menukar dirinya yang sebenar? Tak. Yalah, kalau macam perempuan ni, kalau filter asas dia bukan kira pakai lens dan sebagainya, ialah solekan dia lah. Jangan kita tanya pula ada apa dengan solekan. Perempuan tak payah tanya, memang tajuk lain pula. Okey, ini kita nak kongsikan beberapa komen daripada penonton-penonton kita di Facebook. Okey, saya mulakan dengan Muhammad Izzuddin. Terima kasih Izzuddin. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bolehkah kita anggap manipulasi foto atau filter seperti scam muka? Saya rasa scam muka ni macam AI lah di medsos, tetapi realitinya berbeza bila tayang muka di tempat awam dan ada yang kena kecam disebabkan oleh filter ini. Mungkin kita tambah satu Natira sebelum kita ke Amin. Satu lagi Natira, filter boleh memperdayakan penglihatan orang. Kita boleh menipu orang lain, tetapi kita tak boleh tipu diri sendiri. Memadailah wajah semula jadi yang kita miliki itu kita jaga supaya tidak tercela. Ini yang tadi yang Farin katakan, penggunaan filter mampu untuk memperdaya orang. Jadi sejauh mana agaknya untuk kita menggunakan filter ini, ataupun kita kena bersikap rasional bahawa ini adalah diri kita. Kita kena terima kekurangan kita. Kita ni tak sempurna, kita ni manusia. Sejauh mana perlu kita rasional dalam penggunaan filter ni, Cik Amin? Dia gini, filter ni dia boleh dia boleh menghilangkan shell, S-H-E-L. Apa dia? Bukan. S-H-E-L. Apa dia? Okey, pertama sekali, S ni adalah sincerity. Bila kita terlampau menggunakan filter, kita sudah tidak ikhlas menunjukkan diri kita pada orang lain. Dan juga tidak ikhlas pada diri kita. Dan H pula adalah honesty. Kita tak jujur. Bila kita tak ikhlas, sama ada dalam relationship, contohnya nak jumpa orang, tapi kedua kita guna filter. So kita pertama tak ikhlas dah. Yang kedua kita tak jujur pula di dalam sebuah sama ada bisnes ke ataupun dalam relationship ke. Dan E pula adalah esteem diri. Orang yang esteem diri ni ialah maksudnya sejauh mana kita menyukai diri kita. Orang yang kurang menyukai diri ataupun dia rasa diri dia tak bagus adalah orang yang rendah esteem diri. So untuk cover esteem diri dia guna filter. So bila dia kerap guna filter, akhir sekali esteem diri dia makin rendah. Sebab apa? Dia hidup dalam penipuan. Dan L pula paling berbahaya, dia akan menyebabkan kemalasan. Lazy. Dia lazy. Nampak tak? Lazy. Untuk? Okey, contoh kan. Bila guna filter nampak kurus. Nampak tak? So, orang nampak dia kurus. Dia malah pergi gym. Betul, malah dia malah jaga makan. Dia malah nak jaga muka. Nampak tak? So, kesemua ini akan menyebabkan kita berada dalam dunia yang tidak produktif. Maksudnya apa tahu realitinya, tapi macam bila wujudnya filter ataupun perkara sebegini macam tak payahlah, ni filter boleh adjust, boleh buat kerja dia. So malah nampak tak? Okey. Akhir sekali makeup artist tak ada kerja. Tapi nanti kita balik tentang keikhlasan, kejujuran. Itu menjadi juga satu masalah dalam kehidupan realiti dan juga kehidupan sebenar kita, Syira. Okey, ini kita dah bersama dengan tamu kita. Okey, Syira guna filter ke? Syira tak guna dari wajah sebenar. Kita nak dengar juga pandangan orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini.
bagi Kak tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang saya menggunakan filter juga. Jadi bagi saya apa gunanya filter kalau kita tak menggunakan dia yang sebaiknya. Macam bagi Kak mungkin filter tu untuk enhancekan lagi makeup kita, look kita dapat lagi cantik. Saya rasa tak ada masalah. Oh, macam Ika kena depends kalau gambar tu Ika rasa lighting tidak okey, lepas tu makeup Ika pun dah on point, macam tak oily sangat apa semua, Ika akan enhance sikit. Pendapat saya, bagi saya okey je. Asalkan hati dia bersih. Kalau bagi saya pakai juga filter tu untuk tambahkan keyakinan saya, untuk bagi lebih cantik lah. Terpulang pada individu masing-masing. Ada orang dia memang suka dengan filter. Kalau masyarakat tak suka, mungkin suka yang original. Itu biasa. Untuk nampak lebih cantik tu macam sesuai lah yang dengan sosial sekarang, media sekarang kan, untuk mengikutilah perkembangan yang ada. Boleh juga tapi jangan keterlaluan. Saya rasa okey je sebab ialah filter punya penggunaan memang itulah kejadiannya untuk mencantikkan, tapi as long as orang tu confident, kalau dia rasa dia confident untuk pakai filter untuk cantikkan lagi diri dia, saya okey je. Kalau kat depan pun kalau jumpa pun okey je sebenarnya, saya okey. Saya memang particular dengan gambar-gambar saya. So memang saya akan edit dulu sebab yelah kadang-kadang gelap, tak ada lighting, tak cukup lighting. Kadang-kadang muka kita macam, bukannya salah muka kita tau, salah lighting sebenarnya. So memang saya akan betul-betul kasi sikit lah. Tak adalah over sangat sampai orang macam, ni siapa? Tak adalah. Masih kenal lah. Okey, itu dia rata-rata pendapat juga bersetuju dengan apa kita katakan tentang filter ni. Ada apa dengan filter? Tapi ini berbeza sikit daripada komen Jamiah Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sebab saya pakai filter untuk keselamatan. Okey. Kita mungkin akan bincangkan juga. Dan mungkin saya boleh petik sikit. Aina Fiza Aziz kata filter ni untuk affiliate yang nak buat video atau nak bercakap dengan kamera sangat berguna. Untuk manusia yang kurang confident boleh guna filter. Tapi Amin dah cakap tadi tu. Kurang confident sangat pun tak boleh. Tak boleh juga, nak betul. enhance, tidak mengubah apa-apa. Nampak elok, saya rasa tidak ada masalah. Betul Farin, tapi dari apa yang Farin kongsikan juga, kita dapat lihat bahawa penggunaan filter ini adalah berbeza mengikut niat dan juga tujuan individu itu sendiri. Tapi saya nak tanya juga kepada Bella lah kan. Kita punya, pada saya, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok, ikut suka kita lah nak pakai filter ke, kita nak edit ke dan sebagainya. Akan tetapi adakah wajar untuk orang di luar sana menghakimi kita untuk apa yang kita nak upload, apa yang kita nak edit, apa yang kita nak tambah? Suka hati kita lah. Wajar atau tidak? Kita nak buat hidup termancung ke, pipi merah ke. Macam Bella sendiri sebagai public figure, kita tak boleh lari daripada komen orang ramai ni kan. Tapi tugas kita juga untuk kita tidak menipu orang luar. Macam contoh, Bella percaya dari sudut kontra dia memang banyak, tapi dari sudut positifnya, filter ni sebenarnya punca rezeki seseorang juga. Kadang ada filter yang dia buat muka gini. Itulah dia punya konten dia. Itu adalah karakter dia, alter ego dia. So itu yang mendatangkan punca pendapatan dia kan. Tapi sekiranya kalau kita kata okey, disebabkan produk ini muka saya jadi macam ni, tapi sedangkan muka tu adalah filter semata-mata. Jadi benda tu dah jadi salah kan. Itu dah jadi menipu orang lah. Tapi untuk pengguna sosial media di luar sana pun, kita sendiri boleh tahu kalau orang tu menggunakan filter disebabkan guna filter tu adalah hasil daripada produk tu ke, ataupun dia saja pakai nak bagi nampak cantik ke apa ke. Kita pun tak boleh nak menilai seseorang tu kan. Tapi untuk kita sendiri, tu tanggungjawab kita untuk educate diorang. Okey, kita nak bagi konten diorang gini kan. Bukannya sebab produk ni. So benda tu yang Bella rasa owner account tu kena ada satu account yang lain. Untuk bagi tahu okey, filter ni adalah kerja saya. Saya yang sebenar yang ini. Lebih mudah begitu Bella rasalah. Dan saya nak tambah juga. Salah satu punca kenapa masyarakat kita ni dah jadi tak boleh ditegur kerana ada penyakit suka hati aku. IG aku suka hati aku lah. Baru Syirah sebut tadi. Nak keluar lah. Tapi Amin nak cakap ni. Aku geram ni kan. Memanglah IG kau. Tapi kalau dia buat private tak apa. Masalahnya IG dia tapi dia buat public.
Okey. Dia tayang kepada orang. Bila dia tayang kepada orang, and then dia buat benda-benda yang bukan-bukan, dia mengundang. So bila orang marah, kau marah pula yang kau buat sesuatu yang mengundang, kenapa? Nampak tak? So kita betul, kita IG kita hak kita, rumah kita. Tapi kena ingat kita hidup bermasyarakat. Kita duduk perumahan. Rumah aku suka hati pukul 12 malam berkaraoke menjerit kan. Orang tegur marah. Hello, kau bukan seorang di situ. Sebab rumah kau duduk dikeliling orang rumah orang lain. Sama macam Instagram. Kalau kau private kan, kau buatlah apa saja pun tak kisah. Betul juga. Tapi kau buat public. Buka komen lagi. Kan? So, gitulah. Siapa call? Sebenarnya betul juga. Kita dah kata bila kita dah menjadikan sesuatu akaun itu umum ataupun dia dah menjadi hak umum juga, kita ada adab, kita ada tanggungjawab sosial kita sebenarnya. Okey, Amin, tadi kita dah berbincang mengenai katalah tadi tentang keikhlasan dan juga kejujuran. Kita faham, kita nak pastikan diri kita tu sepatutnya sentiasa genuine bila berhadapan dengan orang, tak kira lah dalam akaun maupun berhadapan. Tapi kita panjangkan lagi tentang penggunaan ini untuk kita rasa suka-suka. Katalah untuk anak-anak muda, untuk anak-anak bawah umur sebagainya. Kadang ketaksuban mereka, aku nak nampak macam lagi dewasa. Kadang maaf cakap, kadang ada anak-anak kecil yang aku nak nampak seksi. Dia ubah macam-macam benda. Ini sebenarnya menimbulkan risiko yang mungkin lebih besar. Mungkin pedofilia, mungkin penyalahgunaan dan sebagainya. Dia gini, saya risau juga. Pertama, in general, social media ni, dia menyebabkan kita jadi gila attention. Kita gilakan perhatian. Kalau kita dapat perhatian daripada mereka yang okeylah. Tapi kalau kita dapat perhatian daripada mereka yang contoh tadi, pedofil, kena ingat ada research menunjukkan sekarang ni pencuri, perompak, penjenayah, dia boleh mudah untuk menceroboh rumah kita dengan hanya memahami algoritma social media kita. Kita keluar pukul berapa dan sebagainya. Dan bila dia tengok pula muka budak bawah 8 tahun tapi guna filter macam supermodel international. So kawan tu jadi mungkin gian ke apa, akhir sekali dia tahu pula algoritma dia keluar aku apa, masuk aku apa, akhir sekali menjejaskan keselamatan budak tu. Dan berapa ramai kita tengok sekarang ni budak hilang, tak dapat dikesan. So, sebelum terhantuk, jangan sampai dah terhantuk bawah tengah dah. Dan ibu bapa kena ingat juga, anak-anak bila menggunakan social media ni, kita kena awasi juga. Betul. Macam saya dengan anak-anak saya dah letak perjanjian dah. Telefon pertama mereka lepas SPM. Lagi sebelum SPM, no phone. Amin macam dia berhubung Amin? Saya pergi sekolah semua. Nampak? Tak salah. Dia nak telefon saya, guna telefon cikgu dia. Bermaksud penting juga pemantauan daripada ibu bapa dalam penggunaan media sosial. Betul. Dan berbalik pada filter tadi. Filter ni, tadi kata saya nak guna untuk bina keyakinan diri. Kalau bersederhana tak apa. Tapi kalau setiap masa dan kadang-kadang mengubah terus kejadian kau, asalnya dia mungkin berbadan sihat. Tapi dia buat, awal gelas tu. Yelah. Nampak sangat. Nampak tak? Edit. Lepas tu ada tiang tu bagi. Tiang. Kantoi kan? Aduh. So kena hati-hatilah kan. Okey, tapi kita dah cerita tentang pelbagai kisah lah yang positif, yang negatif juga. Tapi kita nak tanya pengalaman pula, boleh tak? Pengalaman Bella sendiri, pernah ataupun tidak berjumpa dengan seseorang di media sosialnya lain, di luarnya lain. Bagaimana untuk kita atasi kita punya emosi, expectation, kita punya ekspresi muka supaya tak terkejut sangat. Macam mana kita nak kawal tu, dan mungkin sedikit nasihat kepada orang di luar sana untuk kekal rasional, kekal positif, kekal tenang. Okay, of course pernah. Bella pernah jumpa seorang TikTokers ke, Instagram influencer dan sebagainya. Di luar lain, di dalam akaun Instagram diorang ni lain. Tapi bila kita jumpa depan-depan, tak adalah berbeza jauh sangat pun. Tapi kita sendiri pun kena jaga juga bahasa kita. Apabila kita macam dalam hati ni dah tahu dah. Mulut rasa nak kata. Mulut rasa nak cakap macam lainnya. Tapi kita sendiri kena ada kawalan tu lah kan. Kita pun kena tahu, kita kena jaga hati dia juga. Setiap orang ni dia ada manis dia ada cantik dia kan. Kita tak boleh kalau ada jerawat, dalam ni tak ada jerawat, dalam ni ada jerawat. Kita tahu mungkin hari tu baru keluar jerawat tu, kita tak tahu. Kan. So benda tu lah yang kita kena berjaga-jagalah apabila kita nak komen orang kan. Apabila kita nak kata sesuatu. So pesanan Bella buat ke semua influencer di luar sana yang menggunakan filter, boleh guna filter, tak ada masalah, tapi janganlah berlebih-lebihan sampai menipu orang luar. Itu saja. Dan faham je isu apa. Saya kira sebenarnya yang tuan punya akaun sendiri pun kena sedari, kalau dia dah banyak sangat guna filter, dia kena menjangka mungkin orang juga akan ada persepsi berbeza kan mereka kalau
kalau berdepan. Macam kalau Amin dengan Bella ni, kalau kita tengok dia kat gambar, kat depan-depan lagi lawa lagi. Alhamdulillah, aku dah standby tadi buku dah tadi kan. Kata-kata akhir. Topik kita hari ni. Puan Ainur Muhammad, dia ni antara guru bisnes lah. Dia tulis buku tentang esteem diri tau. Dia kata esteem diri dibina pertama berdasarkan kepada rupa paras. Semakin rupa parasnya bagus, dia rasa semakin dia suka diri dia. Yang kedua, pangkat. Ketiga, harta. Keempat, orang yang dia kelilingi. Orang yang berada di sekeliling dia. Yang kelima adalah ilmu. Okey, dia sebut rupa paras orang akan suka ketika kita smart lah. Tapi bila kita mungkin dah boroi dah, mungkin masa tu kan muka pun dah berkedut dah, hilang dah. Dan kita pun dah jadi hilang keyakinan diri. Pangkat mungkin akan jatuh. Harta mungkin akan kurang. Tetapi sumber esteem diri yang paling maintain adalah ilmu. Bila you ada ilmu, you ada keyakinan diri. You tahu macam mana nak menggayakan diri. You tahu macam mana nak pakai kod yang betul. You tahu macam mana nak sikat rambut yang betul. So orang yang mungkin nampak tak handsome sangat, tapi bila dia tahu bergaya, dia nampak smart. Ramai orang yang dia taklah jambu sangat, dia tak adalah handsome sangat, tapi bila dia pakai smart, nampak kemas, smart. Cegak mana dia tahu? Ilmu. So kepada semua yang menonton ni, jangan kita beriman dengan filter. Kan? Nak guna boleh tapi berpada-pada. Sebaliknya kita kena bersungguh-sungguh mendalami ilmu. Ilmu itulah akan memandu hidup kita agar kita ada keyakinan diri, boleh bisnes dengan baik, nak menyanyi pun ada teknik dia. Nampak tak? So sebab apa? Ilmu. Rajin-rajinlah. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Nabila dan juga Amin bersama kita pada hari ini. Nabila, sampaikan salam pada suami. InsyaAllah. Dia dah kahwin. Dia tak ada. Dan selepas ini Syira. Siapa kata Syira tak pandai buat bingka dodol? Syira pandai buat bingka dodol. Jangan ke mana-mana, kita akan buktikan sebentar saja lagi. Sekejap lagi. Jangan ke mana-mana.